Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Fauzi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk salat Jumaat. Makluman awal program kemerdekaan surah An-Nur, insya-Allah pada 30 hari bulan, hari Rabu, kita akan adakan program khas sempena kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Naha Afandi. InsyaAllah tuan-tuan lapangkan masa untuk bersama kita sempena pada 30 hari bulan Ogos ini. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih pada penerima yang telah menyumbang untuk makanan Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah ada udang pula ini lagi. Jadi kalau nak udang besar lagi, tambahlah lagi sikit, insyaAllah. Jadi kita usahakan supaya penerima-penerima mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah SWT. Juga terima kasih kepada dermawan-dermawan yang telah menyumbang ke tabung surau ini, insyaAllah. Bersamalah kita doakan supaya surau ini terus makmur, dan marilah sama-sama untuk salat berjemaah di surau ini. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala dan segala larangan. Marilah kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran. Malahan ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran dalam mukadimah tadi ialah perlunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilang kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, yaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang jemaat sekalian, peranan penting seseorang pemimpin ini perlu dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya. Seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungannya. Dan seorang isteri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat.
melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi, yang mulia seperti sifat siddiq, berkata benar, amanah, tidak khianat, tabligh, menyampaikan, tidak menyembunyikan, dan safanah, bijaksana dan tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan kecemerlangan kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebahagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pemimpin kanan Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Hadirin sekalian, keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat ketika Fatimah meminta baginda memberi kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantu membuat kerja-kerja rumah, tetapi baginda mengesyorkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahli suffah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wangnya digunakan bagi membantu ahli suffah tersebut yang selama ini hidup fakir, pangkin serambi masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin negara, tetapi baginda lebih mementingkan masalah orang lain daripada masalah ahli keluarganya. Baginda tidak mengutamakan kroni dan golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi maslahah rakyatnya lebih diutamakan. Muslimin, para tetamu Allah sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, iaitu bersifat amanah, adil, tulus dan telus, bijaksana dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah suatu taklif, bebanan dan atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya berhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melimpah semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menghisap dan memuhasabah, menghitung diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya yang meletakkan sikah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu kepada Allah, adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah SWT amat melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wal Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah
amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Oleh itu kita berseru, kita menyeru kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip teras ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan pelbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberi kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu ada amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan daripada khutbah, pertama, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang berakhlak mulia dan bersifat dengan sifat yang baik. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Umat Islam hendaklah memilih pemimpin lebih mengutamakan masalah rakyatnya daripada kepentingan serta maslahah pribadi dan ahli keluarganya. Yang keempat, umat Islam hendaklah berjihad, umat Islam hendaklah berijtihad menggunakan seluruh daya pemikiran dan upaya dengan pertimbangan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Suratul Baqarah ayat 11 hingga ayat 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك
ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Had Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was-sihhata was-salamata mink liwali adi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamik ya dzal jalal wal ikram Allahumma til umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa bali maqasidahuma li tariqil huda wal rajad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk menghadiri salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah, yang jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman damai, persatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya daf'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.